Topik yang akan kita bincangkan pada pagi ini adalah berkisar tentang bercakaplah benar, walaupun pahit, kaitan dengan kepentingan kita bercakap benar, kepentingan kita untuk berterus terang, kepentingan kita untuk meluahkan segala-gala isi hati, meluahkan segala-gala permasalahan yang kita ada, terutamanya untuk bakal-bakal penjual, bakal-bakal penjual yang berhasrat untuk menjual rumah ataupun tanah mereka. Dan inilah yang akan saya bincangkan dan saya akan ceritakan berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri. Kisah ni berlaku beberapa tahun yang lepas. Ketika itu saya ada dihubungi oleh seorang yang saya tidak kenali untuk menguruskan urusan penjualan rumahnya lah. Okay, so klien saya ni dia bagi tahu yang dia ada sebuah rumah dan bakal pembelinya pun dah bersetuju untuk membeli rumah tersebut. Dan dalam masa yang sama bila ada pembeli yang dah bersetuju untuk membeli rumah tersebut, dia pun mengambil langkah untuk melantik saya sebagai peguam untuk menguruskan urusan jual beli tanah tersebut lah. Okay, so bila dah tanda tangan perjanjian jual beli tu, kita pun teruskan dengan urusan selanjutnya. Pihak peguam pembeli akan matikan stamp. Lepas tu akan buat proses-proses untuk pinjaman dia. Pembeli ni buat pinjaman dengan bank. So dia pun teruskan lah. Peguam pihak pembeli tu teruskan dengan langkah-langkah untuk memfinalisekan lah, memuktamadkan urusan selanjutnya. Okay, ketika ni yang dijadikan cerita ni lah, kisah ni yang jadi tragisnya, ketika saya dalam proses untuk mendapatkan penyata tebus hutang. Penyata tebus hutang ni kita kena dapatkan daripada pihak LPPSA selaku pemegang gadaian. Ketika tu saya dapat satu panggilan telefon. Ini berlaku selepas beberapa minggu lah yang kita dah sign SMP tu lah. Okay, dapat satu panggilan telefon daripada seorang wanita. Okay. So bila dia telefon tu saya terkejut sebab saya tak tahu siapa gerangan orang yang berhubung dengan saya ni. Lepas tu dia cakap dia ni adalah bekas isteri. Bekas isteri kepada si Polan bin si Polan. Bila dia mention nama si Polan bin si Polan tu, saya pun terkejut. Sebab saya tak tahu sebenarnya, yang saya terus trigger dalam kepala saya lah, ni nama klien saya yang baru sign SMP beberapa minggu yang lepas tu kan. So saya pun terkejut dan saya pun terus berbual dan melakukan soal siasat lah dengan what we call bekas isteri klien saya tadi tu. So saya pun bertanya bila puan bercerai. So sekarang ni proses perceraian tu masih lagi di peringkat perbicaraan di mahkamah. Lepas tu puan bernikah bila. So saya minta lah dia maklumkan kepada saya tarikh nikah dia, kalau boleh dia majukan kepada saya surat nikah dan sebagainya. Jadi dia pun akur dengan apa yang saya minta. Dia pun forwardkan lah sijil nikah. So bila saya tengok sijil nikah tersebut, dia dah berkahwin sebelum si Polan bin si Polan tu tadi membeli rumah tersebut. So maknanya rumah tersebut walaupun atas nama si Polan bin si Polan, nama dia seorang, tak ada nama bersama dengan bekas isterinya tu tadi, harta tersebut adalah merupakan harta sepencarian. So ini bagi anda yang mungkin beragama Islam, sahabat-sahabat yang Muslim mungkin dah biasa dengar lah, bila dah berkahwin, dalam tempoh perkahwinan, bila kita membeli hartanah, even though hartanah tersebut adalah atas nama kita seorang, katalah kita suami, so atas nama kita seorang, tetapi isteri kita dia mempunyai hak di bawah harta sepencarian. Berapa persen, berapa peratusannya itu bergantung lah kepada contribution masing-masing, bergantung kepada masing-masing punya sumbangan lah ke atas pembelian tanah tersebut. Okey, so nak dijadikan cerita, bila saya cakap minta maaf lah puan sebab saya tak tahu menahu, sebab SNP hanya nama dia seorang, nama si Polan bin si Polan ni seorang, nama suami tu seorang, yang si isteri ni namanya tak nyatakan dalam perjanjian jual beli dan dalam geran pun tak ada nama dia. Jadi bila dia maklumkan kepada saya dia dalam proses nak bercerai, dan perintah mahkamah tu sebenarnya tengah tunggu dalam proses untuk dikeluarkan perintah untuk perceraian tersebut.
Jadi itulah bila saya tengok dokumen memang sah, dia bernikah sebelum si suami tadi membeli rumah tersebut. Maknanya si suami tu membeli rumah tersebut dalam tempoh perkahwinan. Bila beli rumah dalam tempoh perkahwinan, automatically rumah tersebut adalah harta sepencarian yang mana si isteri tu mempunyai hak ke atas rumah tersebut. Okey. So dalam keadaan macam tu, saya pun terus menghubungi si bekas suami tu tadi, si Fulan tu tadi. Saya cakap dengan dia, tuan, kenapa tuan tak maklumkan kepada saya yang sebenarnya tuan dah beristeri dan dalam proses untuk perceraian. Sedangkan bila tuan mention ketika kita berjumpa tu, tuan tak cerita langsung tentang perkara tersebut. Okay. Dia pun buatlah helah, dia pun beritahu sebenarnya saya tak tahu pun nama dalam SMP nama saya seorang, kenapa saya nak kena mention masalah rumah tangga saya apa semua kepada tuan. Dia cakap macam tu lah kepada saya. Okay, so saya pun maklumkan kepada dia lah, saya beritahu dengan dia, tuan, sebenarnya dari segi harta, rumah tersebut adalah harta sepencarian yang mana bekas isteri tuan ni masih lagi mempunyai hak, dan peratusan hak yang dimiliki oleh bekas isteri tuan tu sebenarnya perlu mendapat perintah daripada mahkamah kalau sekiranya masing-masing tak bersetuju dari segi pembahagian harta sepencarian tersebut. Itu yang saya maklumkan kepada dia lah. So dia pun bila dengar macam tu, macam konon-kononnya lah dia terkejut. Kenapa pula nak kena bagi kepada bekas isteri saya sedangkan saya yang keluarkan duit, beli rumah ni deposit saya bayar, monthly installment tiap-tiap bulan saya bayar dan sebagainya. Jadi dia pun mulalah bising pada saya dan sebagainya. Jadi saya cakap dengan dia lah, saya pun malas nak bertekak dengan dia. Saya cakap dengan dia, okey tuan, benda macam ni saya tak boleh nak putuskan sebab bukan bidang saya untuk mengenal pasti berapa sebenarnya contribution tuan, berapa contribution bekas isteri tuan, semua tu adalah bidang kuasa mahkamah, mahkamah syariah yang akan menentukan. Kalau pihak tuan dan juga bekas isteri tu tak ada tak mencapai persetujuan untuk membahagikan harta sepencarian tersebut, bagaimanalah Jadi bila saya dah beritahu macam tu, saya dah dapat tangkap dah sebenarnya memang diorang ni bercerai dalam keadaan yang tak berapa cantik lah. So mungkin ada masalah dan sebagainya. Saya tak tahulah kisah dia macam mana, saya pun tak tanya lanjut lah. So bila isteri tu ada peguam, dan peguam syariah tu pun saya dah berhubung dengan dia. So dia kata memang ada masukkan harta tuntutan rumah tersebut sebagai harta sepencarian. Okay, so dia dah masukkan dalam tuntutan tersebut. Dan kata apa, saya cakap dengan si suami ni tadi, okey tuan, minta maaf banyak-banyak bila kes dah jadi macam ni, tuntutan dah ada, ni saman yang dah dikeluarkan oleh pihak bekas isteri tuan melalui peguam dia pun dah hantar surat kepada saya, dah maklumkan kepada saya. Jadi dalam keadaan macam ni sebenarnya tuan, hasil daripada penjualan rumah tersebut saya tak boleh nak lepaskan kepada tuan terus. Even though rumah tu atas nama tuan seorang, tapi dah ada perintah, dah ada saman yang dah dikeluarkan oleh mahkamah syariah, cuma tunggu perintah dikeluarkan oleh mahkamah syariah macam mana pembahagian harta sepencarian tersebut. Maka tak boleh tidak, saya terpaksa hold dulu. Kalau misalkan duit tu dah disburse nanti, saya terpaksa hold dulu duit tersebut di dalam akaun pemegang amanah ataupun stakeholder account firma guaman saya. Bila dah dapat perintah mahkamah berkenaan dengan harta sepencarian tersebut, barulah saya boleh melepaskan wang stakeholder tersebut berdasarkan kepada perintah mahkamah yang dah dikeluarkan oleh mahkamah syariah. Sama je. So maknanya bila adanya perceraian, kita buat tuntutan di mahkamah syariah, dan tak boleh nak selesaikan cara baik, kita perlu tunggulah sampai mahkamah syariah putuskan macam mana bentuk peratusan ataupun pembahagian tersebut mengikut harta sepencarian. Ingat bila dah kahwin, kita beli rumah, maknanya rumah tu dibeli dalam tempoh perkahwinan, rumah tersebut adalah harta sepencarian yang mana pasangan kita juga ada hak ke atas rumah tersebut. Walaupun namanya tak ada di dalam SMP ataupun dalam geran. Sikit sebanyak perkongsian saya, yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf kalau misalnya kata saya ada tersinggung perasaan sesiapa ataupun saya ada terkasar bahasa. Saya cuma berniat untuk berkongsi pengalaman saya dan berkongsi kisah ni untuk dijadikan panduan dan juga pengajaran kepada kita semua lah. Okay, so kita jumpa lagi dalam segmen Cubitan Pagi yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.